Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Seri. Hari ini Cikgu akan membincangkan untuk tajuk semester 2, bab yang pertama masih dalam subtopik kepentingan, iaitu anak topik pembinaan pasukan ataupun pasukan dalam organisasi. Jadi harap anak-anak pelajar bersedia untuk meneruskan ulang kaji bagi semester kedua. Kita jumpa selepas ini. Anak-anak pelajar, adakah anak-anak pelajar sudah bersedia? Kalau sudah kalau anak-anak pelajar sudah bersedia, cikgu akan teruskan untuk perbincangan ataupun kepada subtopik anak topik pasukan. Kita akan belajar tentang pasukan dalam sesebuah organisasi. Sebelum itu, kita akan lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Untuk topik ini diharapkan di akhir sesi nanti para pelajar dapat mentakrifkan apakah yang dimaksudkan dengan pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan dalam sesebuah organisasi. Selain itu juga diharapkan para pelajar dapat menjelaskan proses pembentukan sesebuah pasukan dalam sebuah organisasi. Pasukan kalau anak pelajar lihat di sini, untuk definisi pasukan merupakan satu gabungan yang terdiri daripada dua atau lebih ahli yang boleh bekerja dalam suatu kumpulan. Gabungan yang terdiri daripada dua atau lebih ahli yang akan bekerja dalam sebuah kumpulan. Yang mana pasukan ini dia boleh terdiri daripada pasukan formal dan pasukan kerja tidak formal. Apa yang dimaksudkan dengan pasukan formal ialah pasukan formal ini dibentuk oleh pengurus secara rasmi. Maknanya ini di bawah tanggungjawab seorang pengurus, yang mana bertanggungjawab melakukan tugas tertentu dan hanya berfungsi semasa waktu bekerja dalam organisasi sahaja. Maksudnya di sini pengurus yang membentuk pasukan ini, pengurus yang memberi tanggungjawab ataupun tugas kepada pasukan tersebut, dan pasukan ini hanya berfungsi semasa waktu bekerja sahaja. Pasukan yang kedua dinamakan sebagai pasukan tidak formal, yang mana pasukan ini dibentuk oleh pekerja itu sendiri secara tidak rasmi. Dibentuk oleh pekerja secara tidak rasmi. Dibentuk untuk memenuhi keperluan sosial ahlinya dan berfungsi semasa ataupun selepas waktu bekerja. Untuk pasukan tidak formal ini, dengan kata nama lainnya, lebih kepada pasukan yang kita buat ataupun kumpulan ataupun persatuan ataupun pertubuhan yang kita tubuhkan sendiri secara sukarela, ataupun yang pekerja tubuhkan sendiri secara sukarela atas kepentingan masing-masing ataupun atas keperluan sosial ahli dalam kumpulan tersebut. Contohnya pasukan bola sepak syarikat ABC. Itu dinamakan pasukan kerja tidak formal, tidak berkait dengan aktiviti kerja dalam organisasi. Apa kepentingan pasukan? Pasukan ini ditubuhkan untuk melakukan tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh seorang individu. Sebab itu kita tubuhkan pasukan, mana kerja itu perlu dilakukan secara berkumpulan. Yang kedua, untuk mengumpul kemahiran dan bakat. Kalau kita balik kepada definisi tadi, pasukan itu terdiri daripada
beberapa orang, 2 atau lebih orang. Jadi kalau sudah ada beberapa orang, ya, merangkum 2 atau lebih orang, maknanya kita ada pelbagai kemahiran dan pelbagai bakat. Seterusnya, untuk mengawal gelagat dan disiplin ahli. Ya, kenapa perlu ada pasukan? Ya, dengan adanya pasukan, maknanya ahli-ahli dalam kumpulan itu akan dikawal oleh ketua pasukan. Ya, maknanya mereka akan mengikut apa yang telah diarahkan, apa yang telah ditetapkan dalam pasukan tersebut. Seterusnya, pasukan ini dibina adalah untuk membantu ahli mempelajari kemahiran dan pengetahuan baru. Dari mana ahli ini dapat kemahiran dan pengetahuan baru? Maknanya daripada ahli-ahli yang lain, yang berbeza jabatan, yang berbeza kemahiran, yang berbeza bakat. Mereka akan saling membantu, mereka akan saling berkongsi kemahiran dan pengetahuan yang mereka miliki. Seterusnya, pasukan juga akan dapat memenuhi keperluan sosial ahli. Ini merujuk kepada pasukan kerja tidak formal, yang mana ditubuhkan oleh pekerja atas keperluan mereka masing-masing. Contohnya, kelab bola sepak syarikat ABC, persatuan pencinta kucing syarikat ABC. Contohnya, mereka ada keperluan di situ. Seterusnya, pasukan juga boleh memberi motivasi kepada ahli-ahlinya. Sebab pasukan ini terdiri daripada 2 hingga beberapa orang, yang mana dalam kumpulan tersebut mereka terdiri daripada individu yang berbeza kemahiran, yang berbeza dia punya bakat, yang berbeza pengetahuan. Jadi dalam kalangan ahli ini mereka akan saling memberi motivasi antara ahli-ahli pasukan. Dan seterusnya, pasukan juga dapat mempercepatkan proses perubahan berlaku. Ini kita lihat daripada konsep apabila kita sendiri, kerja yang kita lakukan itu mungkin mengambil masa yang agak lama. Tapi berbeza dengan pasukan. Ya, berbeza dengan pasukan. Apabila kita dalam satu kumpulan yang besar, kita dapat melakukan aktiviti kerja itu bersama-sama dan kerja itu menjadi lebih mudah serta cepat. Sekarang kita akan lihat untuk proses pembentukan pasukan. Proses yang pertama dalam pembentukan pasukan dinamakan sebagai pembentukan ataupun forming. Pada peringkat ini, dia merupakan pengenalan, peringkat pengenalan dan penerimaan sesama ahli kumpulan. Pada peringkat pembentukan ini, ahli-ahli dari pelbagai jabatan, daripada pelbagai unit ataupun bahagian akan dikumpulkan sebagai satu pasukan. Jadi, pada proses yang pertama ini, ahli-ahli akan berkenalan, akan cuba menerima sesama ahli kumpulan yang ada. Kemudian, proses yang kedua dia akan muncul peributan, storming. Di sini, kewujudan pertelingkahan dan persaingan yang wujud dalam kalangan ahli pasukan yang berisiko tinggi untuk menjejaskan semangat kerjasama berpasukan. Maksudnya, oleh kerana ahli-ahli yang terlibat dalam pasukan itu adalah ahli dari unit yang berbeza, jabatan yang berbeza, yang mungkin tidak kenal antara satu sama lain, maka akan wujud pertelingkahan untuk menerima ataupun memahami sikap ahli masing-masing. Masing-masing akan cuba menunjukkan kehebatan masing-masing. Masing-masing cuba-cuba untuk mendominasi pasukan tersebut. Ada yang memang sudah letak target untuk jadi ketua. Ada yang memang sudah letak target untuk dia yang berkuasa dalam kumpulan tersebut. Jadi, sebabkan keadaan ini akan timbul yang dikatakan peributan ataupun pertelingkahan ataupun persaingan dalam kalangan ahli pasukan. Dan pertelingkahan ini kalau tidak dapat dikawal dengan baik, dia akan menjejaskan semangat kerjasama yang akan digunakan dalam pasukan tersebut. Proses yang ketiga kita namakan sebagai penyesuaian ataupun norming,
Yang mana di sini suasana harmoni mula wujud ya apabila ahli pasukan boleh bekerja secara harmoni dan berfungsi sebagai satu pasukan. Okey, pada peringkat ini setiap ahli dia akan cuba memahami perbezaan antara ahli-ahli pasukan. Dia cuba mengenali ahli-ahli pasukannya. Jadi dia akan mula menerima. Okay, yang mana dia akan mewujudkan suasana harmoni. Ya, dan mereka akan dapat bekerja secara bersama-sama harmoni sebagai satu pasukan apabila mereka dapat menerima ya kelebihan, kekurangan, mengenali antara satu sama lain. Okey. Seterusnya dalam proses pembentukan pasukan yang keempat ya. Yang keempat di sini prosesnya adalah pelaksanaan ataupun performing. Okay, di sini pada peringkat ini ahli pasukan yang telah mencapai peringkat harmoni mula beroperasi sebagai satu unit. Pada peringkat pelaksanaan ini ahli-ahli pasukan sudah rasa selesa dengan ahli-ahli yang ada dalam pasukan mereka. Mereka sudah boleh bekerja bersama-sama secara harmoni dan mereka sudah boleh memulakan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai satu kumpulan kerja. Okey. Dan proses yang terakhir dinamakan sebagai penangguhan ataupun adjourning. Okey, pada peringkat ini setiap pasukan yang mempunyai matlamat yang perlu diselesaikan. Okey, pada peringkat ini sebenarnya ya apabila sudah dia melepasi tahap pelaksanaan, maknanya ahli-ahli itu telah melakukan tugas masing-masing sebagai satu pasukan, ya mereka telah melaksanakan kerja mereka, maka mereka akan berakhir pada peringkat penangguhan yang mana setiap ahli akan kembali ke unit ataupun jabatan masing-masing disebabkan kerja ataupun tanggungjawab yang diberi telah dapat diselesaikan dengan baik. Okey, jadi ahli-ahli dalam setiap pasukan itu akan kembali ke unit ataupun jabatan kerja masing-masing dan pasukan itu ditangguhkan. Okey, jadi anak-anak pelajar itu untuk pasukan. Ya, kita ada maksud pasukan, kita ada kepentingan pasukan. Ya, kita juga telah lihat tadi dua jenis pasukan kan, formal dan tidak formal, dan yang terakhir ini berkaitan dengan proses pembentukan pasukan. Ya, yang bermula dari pembentukan, ya, kemudian pertelingkahan, ya, yang mana peributan tadi, ya, pembentukan, peributan, penyesuaian, okay, kemudian pelaksanaan dan seterusnya penangguhan. Okey, jadi cikgu harap para pelajar dapat ya mengikuti apa yang cikgu sampaikan, dapat memahami untuk subtopik pasukan ini. Ya, dia tidak banyak, dia yang penting hanya para pelajar perlu tahu apa maksud pasukan, ya, apa dua jenis pasukan dalam organisasi, kemudian kepentingan pasukan itu, dan yang terakhir berkaitan dengan proses pembinaan pasukan. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk sesi kali ini dan kita akan jumpa lagi untuk sesi akan datang ya masih dalam bab 1, bab pengurusan. Okey, tapi untuk topik seterusnya. Okey. Ya. Bye. Jumpa lagi nanti. Okey, bye.